Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi pada Ramadan 2, hari kedua Ramadan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurniakan kita kesihatan, kesempatan untuk menyambut Ramadan pada tahun 1445 Hijrah. Kita akan sambung hari ini ayat kedua surah Al-Hadid. Semalam kita sama-sama telah renungi ayat pertama. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim, yang menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang mana seluruh langit dan bumi bertasbih kepadanya. Seluruh langit dan bumi dan apa yang ada pada langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah, dan Dia pula maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat yang kedua ini pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada tiga perkara yang ditekankan di sini, iaitu lahu mulkus samawati wal ard, kepunyaannya, miliknya kerajaan langit dan bumi. Maksudnya langit dan bumi semuanya berada di bawah pemilikan dan pemerintahannya. Jadi ia merupakan satu penegasan bahawa dialah satu-satunya pemilik yang mutlak. Dan kalau kita fikirkan, kita bayangkan kita, kalau kita memiliki sesuatu, sama ada dengan cara kita membeli ataupun kita terima pemberian daripada seseorang, biasanya kalau kita memiliki sesuatu, pertama kita berhajat pada sesuatu itu. Sebagaimana katalah saya memiliki buku ini, jadi saya berhajat kepada buku ini untuk saya membaca, mendapat ilmu, menggali ilmu daripadanya. Dan pemilikan itu berakhir apabila buku ni katakan dah musnah, kan? Setiap makhluk tu dia ada tempoh awal dan akhir. Sebelum saya beli, saya tak punya buku ni. Bila katalah buku ni dah musnah, saya pun dah tak boleh miliki lagi. Jadi pemilikan kita terhadap sesuatu itu dia ada had, ada batas, dan ada kepentingan kita. Kan, kita milik buku ini selepas kita membelinya ataupun selepas orang menghadiahkan kepada kita. Dan bila buku ni dah musnah, kita tak ada kuasa lagi ke atas buku tu. Begitu juga pemilikan kita ada tujuan, ada faedah untuk diri kita, di mana dengan adanya buku ini kita boleh baca dan boleh menggali ilmu pengetahuan yang terkandung dalam buku ini. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berbeza. Bila Allah sebut Dia memiliki, mempunyai, menguasai langit dan bumi, Dia untuk memberi fahaman kepada kita, langit dan bumi itu sendiri Dia yang cipta. Bukanlah bermakna sebelum Dia cipta Dia tak punya apa-apa. Sebab pemilikannya pemilikan yang mutlak,
Sama ada sebelum dia mencipta atau selepas dia mencipta, selepas penciptaannya tak ada, dia tetap memiliki dan menguasai segalanya. Dalam erti kata, dia tidak ada kaitan dengan kewujudan apa yang dia cipta itu. Begitu juga dia memiliki langit dan bumi, tidak bermakna dia berhajat kepada langit dan bumi itu, sebab dia pemilik yang sebenar, pencipta, penguasa. Jadi dia tidak berhajat apa-apa. Kalau dia cipta langit dan bumi itu, bukanlah dia berhajat kepada langit dan bumi. Begitu juga dia menguasai, memiliki dan langit dan bumi itu tidak bermakna dia berhajat kepada langit dan bumi. Jadi itu kita kena faham beza bila kita sebut Allah memiliki langit dan bumi. Kepunyaan Allah langit dan bumi berbeza dengan kita faham kita memiliki sesuatu. Ya, sebagaimana saya sebut tadi, kita memiliki sesuatu, ada permulaan dan ada akhirnya, dan kita memiliki sesuatu kerana kita berhajat kepada sesuatu itu. Okey, saya baru terbaca ni mesej. Assalamualaikum Ustazah, suaranya kurang jelas. Allahu Akbar. Macam mana nak? Dengar tak? Dengar tapi kurang jelas ya. Okay, saya belum ada mic lah. Nampaknya kena beli mic ya, baru dengar jelas ya. Boleh dengar ke? Suara Ustazah agak perlahan. Minta maaf ya, minta maaf. Macam mana nak buat ni? Ada yang kata dengar jelas. Okey, saya cuba kuatkan sikitlah suara saya. Dengar tapi agak perlahan. Saya kena kuatkan suara ya. Okey. Saya ulang balik saya ulang balik. Bagi yang belum jelas tadi, okey, minta maaf, kita ulang balik. Okey, jadi saya sedang menghuraikan ayat kedua surah Al-Hadid. Dia sambungan kepada semalam ayat yang pertama ya. Harap siapa yang tak sempat dengar ayat pertama semalam boleh tengok baliklah video semalam ya, insya-Allah. Jadi untuk hari ini ayat kedua. Ayat kedua Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaannya kerajaan langit dan bumi, ataupun hak dia pemilikan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada tiga bahagian, tiga perkara yang ditekankan dalam ayat ini. Pertama, tentang pemilikan langit dan bumi. Tadi saya menerangkan perbezaan antara pemilikan. Bila Allah sebut dia memiliki langit dan bumi, berbeza dengan kita memiliki apa yang kita miliki kan. Sebab kita ada pemilikan ya. Jadi bezanya macam mana? Saya buat contoh, kalau kita memiliki sesuatu, contohnya buku. Saya memiliki buku. Jadi beza antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki itu. Kalau kita memiliki buku, kita berhajat kepada buku itu. Ada kegunaan untuk kita. Nak baca, nak faham, nak belajar, menggali ilmu dalamnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mengatakan dia memiliki langit dan bumi, dia tidak berhajat kepada langit dan bumi itu. Langit dan bumi itu pun asalnya tak ada. Dia yang menciptakan. Dia menciptakan bukan kerana dia berhajat kepada langit dan bumi. Jadi begitu juga kita memiliki buku ini ada tempoh. Maknanya sebelum kita beli ataupun sebelum orang hadiah kepada buku ini kepada kita, kita tak memiliki buku ni. Jadi maknanya pemilikan kita ada awal dan ada akhirnya. Bila buku ni dah musnah ataupun kita jual ke, kita hadiah ke orang ke, kita tak ada milik dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia mencipta, memiliki sesuatu, bukan dia berhajat kepada perkara yang dicipta itu, dan pemilikannya tidak berakhir ya, tidak berakhir. Jadi katakan langit dan bumi ni telah musnah, bukanlah maknanya Allah tak ada sesuatu kan. Allah tetap Maha Kaya dan memiliki segala yang kita tak tahu. Itu ya. Okey.
seterusnya Allah sebut yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Jadi oleh kerana dia memiliki segala yang ada di langit dan di bumi, jadi dia boleh melakukan apa yang dikehendaki, sama ada mematikan, menghidupkan. Jadi biasanya kita faham menghidup dan mematikan ni artinya dari sesuatu yang asalnya mati lalu dihidupkan. Contohnya kita asalnya mati artinya tak ada lah, tak ada apa-apa, kosong, ya, kosong. Kosong macam ni, kosong, ya. Kan asalnya kosong, jadi Allah mengadakan dan memberikan kita kehidupan. Lepas kita hidup, wayumit, dia mematikan. Mati, kita mati. Kemudian selepas mati, Allah hidupkan kembali. Jadi itu adalah kuasa dia, kehendak dia. Dan untuk menegaskan lagi kekuasaannya yang memiliki, yang menghidupkan dan mematikan ini, Allah akhirkan ayat ini dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa di atas segala sesuatu. Jadi semuanya milik dia, dan dia yang berkuasa menentukan segala-galanya. Dia nak hidupkan ke, dia nak matikan ke. Dia maha kuasa dalam arti kata tidak ada yang boleh menyekat kuasanya, tidak ada yang boleh menghalang, tidak ada yang boleh membantah. Jadi bila Allah nak buat, dia maha kuasa. Tak ada siapa yang boleh melawan, tidak ada siapa yang boleh mencegah, tidak ada siapa yang boleh menegah, tidak ada siapa yang boleh menyekat. Qadir maknanya maha kuasa, bukan setakat qadir. Qadir tu maknanya berkuasa, tapi kalau qadir maknanya maha kuasa. Ala kulli syai', di atas segala sesuatu. Ialah sebab segala sesuatu milik dia, di langit dan di bumi. Jadi kita sebagai manusia, kita tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, di langit tu ada apa? Ada cakrawalannya, ada malaikat, ada segala makhluk yang kita nampak dan tak nampak. Begitu juga di bumi, ada segala-galanya. Semuanya itu milik Allah. Mana yang mati Allah nak hidupkan, dia boleh. Mana yang hidup Allah nak matikan, dia juga berhak. Dan dia pula maha kuasa. Kalau dia kata kun, fayakun. Jadi inilah kita kata suatu penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa, maha memiliki, maha menghendaki di atas segala sesuatu. Jadi kesimpulannya, dia sahaja yang wajibul wujud, yang wajib wujud, dan yang lain-lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah semua miliknya, ciptaannya, ketentuannya. Yang nak hidup yang dia nak hidupkan, maka makhluk itu hidup. Yang dia nak matikan, maka makhluk itu mati. Dan apa yang Allah putuskan, tiada siapa yang dapat menghalangnya. Jadi mudah-mudahan kita tertanam dalam diri kita keyakinan ini, dan dengan tertanamnya keyakinan ini menimbulkan rasa takwa, rasa cinta, rasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Tidak ada pengharapan kepada selain dia. Kerana apa yang ada milik dia. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, dia tak bagi. Jadi dia nak hidupkan, dia hidupkan. Dia nak matikan, dia matikan. Dan kehendaknya tidak ada siapa yang dapat menghalang. Jadi dengan itu sia-sia kalau kita mengharap kepada selainnya, ataupun kita takut kepada selainnya. Kerana selainnya tidak ada kuasa sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat tazkirah daripada ayat yang kedua surah Al-Hadid petang ini. Selamat meneruskan puasa hari kedua. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, sambung pula ayat ke-3 esok, insya-Allah. Jadi agak panjang sikit sebab ulang, ya, yang bahagian yang dikatakan kurang jelas tadi. Saya sebenarnya nak target
tak lebih daripada 10 minit. Ya, insya-Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita di dalam syurganya dan selamatkan kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.